Jadi akan menyebabkan ramai pasukan yang tak perlu nak cari kereta lah, kena langgar lah, nak pakai sebagainya dan akhirnya lambat nak masuk circle yang ketiga dan akhirnya jatuh disebabkan susah nak masuk circle yang keempat. Dan inilah dia circle ataupun flight path yang kita cari-cari kan. Yep, betul, flight path yang dinanti-nantikan sudah pun pasti. Dan kita nampak KHI pembukaannya agak besar sebenarnya untuk mereka mengambil kawasan Milta Power juga dengan kawasan Lipovka. Bahaya Axis pergi ke kawasan Lipovka, jadi mungkin kita akan dapat pertemuan 4 menentang dengan 2 di kawasan Lipovka. Jadi ini mungkin satu strategi yang agak merisaukan kita lah sebenarnya untuk pasukan KHI. Ya, sebab satu benda nak pergi ke Stolberg Kamenski dekat kawasan Lipovka tu memang kaya kereta. Ya, betul. Jadi kemungkinan Axis dia turun situ bukan dia nak lawan dengan KHI, tapi dia nak ambil kereta. Tapi sayangnya yang dapat kereta Ialah Demigod. dan Yep. dan dia cari gun dulu. Dan pada ketika ini dia dah jumpa pistol. Okey, Demigod okey. akan bergerak mencari Henop yang pada ketika ini sedang cuba untuk berenang. Berenang. Okey, Henop nak masuk ke dalam air dan Oh, nampak oh. macam dia akan berjaya dan dia akan ditembak pada ketika dia Henop dalam keadaan baik dia akan terjun. Murjur tidak mengena. 7 peluru je tadi untuk pistol tu. Mungkin tak ada peluru. Aduh, Mak Toy dengan Berpusing-pusing. berpusing-pusing pula. Aduh. Sempat dia mengelak tapi Mak Toy tak nak give up. Mak Toy kata, aku dah dapat. Dia dapat. Sikit je lagi Adib. Kalau dia lalu sempat ke kawasan antara batu tersebut, dia memang takkan di knockdown lah. Ya, mungkin itu idea dia. Tapi Mm-mm. Mak Toy pun dah bijak dia dapatkan seorang Adib dekat situ. Satu benda yang Adib selalu buat adalah dia akan menjatuhkan orang ataupun dia akan dijatuhkan. Kan? Ya betul, awal-awal lagi. Daripada SEA Games tadi tu lagi. Ya. Daripada SEA Games Qualification, dia memang sama ada dia yang dapatkan first blood ataupun dia yang jadi first blood terlebih dahulu. Tak pasti apa sumpahan yang dipegang oleh seorang Adib daripada Clutch Guerrilla. Dah lah birthday dia baru semalam. Ini hadiah birthday daripada Mak Toy dia bagi per Thailand. Yap, happy birthday katanya tetapi dengan kereta dia bagi dekat situ. Sebelum ni Adib dekat situ jatuhkan Faris. Jadi aku maksud tu pasukan Axis nak ambil ke Gatka kot. Dan akhirnya kali ini Adib dijatuhkan pula. Dan pelik sebab macam mana Mak Toy boleh dekat situ? Sebab mereka nak turun ke kawasan Gatka dan mungkin nak ambil kereta dengan lebih awal. Tak berapa nak pasti lah. Sebab flight path kalau fikirkan memang dapat cantik. sampai Boleh Gatka. sampai ke kawasan Gatka tetapi yelah happen dan itulah dia first blood adalah untuk Mak Toy dan KHI tidak dapatkan kill terhadap pasukan Axis. Bayangkan kalau dia tahu yang tu Axis. Dan fight pun tak berterusan antara mereka yang berdekatan dengan kawasan Lipovka sebentar tadi. Jadi kita akan lihatkan permulaan game yang kelima ini dengan agak tenang lah sebenarnya. Ya, dan tidak ada apa-apa yang berlaku. Circle mana Tak tahu kan? Misteri. Masih misteri kan? Kalau kita tengok kat sini Genexus ada dekat sini 800 meter. Maksudnya circle berat ke kanan ke? Berat ke kiri kemungkinannya. Tak berapa nak pasti macam mana, tetapi untuk Clutch kan memegang kawasan Pochinki yang sebelum ini didiami oleh pasukan Team Secret. Tetapi disebabkan, jika tak silap saya lah, Team Secret menukar drop spot ke bahagian Gatka kerana mereka tidak akan mengambil drop spot tersebut sewaktu PMPLC nanti. Ya, dan itu menjadi satu tapak training ground yang awal untuk Team Secret. Mana pada kali ini nampak lebih selesa dengan Gatka kalau kita tengok kan kepada result kat situ. Clash nombor 14, Team Secret nombor 5. Maksudnya Gatka ke Pochinki ke tak menentukan apa-apa dan Team Secret masih kekal konsisten top 5 untuk grup kali ini dan mereka Genexus berdekatan dengan Prison. Circle naik atas kanan ke nampaknya macam tu lah. Sebegitu rupa mungkin dan ni bukan mereka masuk ke Lipovka dan Axis masih lagi dalam Lipovka. Henop yang berenang tadi. Henop yang berenang tadi dah naik ke daratan. Tadi jumpa dengan pasukan KHI. Kali ini berjumpa pula dengan pasukan Genexus. Info ada. Tapi macam mana Henop nak... dia garang! Dia menembak, dia cuba untuk menghalau tetapi dia mungkin tak sedar 4 orang pemain daripada pasukan Genexus akan tertipu nampaknya. Diorang yang akan larikan diri jadi pencaturan yang bijak daripada seorang Henop. Daripada semalam sebenarnya saya cakap. Dia dah patut tukar dan nama dia bukan Henop, Hepro. Mind games dalam game memang sangat-sangat bijak dia. Ya kan, kalau kau jadi rasanya kalau dia selalunya natural instinct dia adalah alamak ada orang duduk diam jap. Kan? Tapi apa yang dia buat tadi dia menghadirkan ataupun dia memberitahu kehadiran dia dekat situ. Genexus dia akan terkejut dan satu benda memang dia dengar satu gunshot, dia orang dengar satu step tadi mungkin. Tapi masalahnya dia orang tak tahu mana lagi 3 tu.
Element of mystery tu yang menyebabkan Genesis terpaksa gerak tempat Delta lain. Power pula. Genesis ni loot mana? Genesis ni sebenarnya loot ke kawasan Yasnaya Poliana, tapi dengan adanya bosku yang turun ke Yasnaya Poliana, jadi mereka nak mengelakkan fight awal. So mereka ambil kereta, bergerak ke kawasan Lipovka, jumpa dengan Enup, lari, kemudian bergerak ke Milta Power dan harapnya tak berjumpa lah dengan pasukan KHI untuk pertemuan fight awal. Kalau pun jumpa, kita harapkan mereka yang berjaya untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Tapi inilah dia Team Hak yang pada kali ini juga bermain dengan konsisten yang baik, kita boleh katakan. Sebentar tadi mereka berjaya untuk mendapatkan di map Miramar sebelum ini. Mereka berjaya mendapatkan tempat keempat kalau tak silap saya. Tapi sekarang EVOS ada dekat dengan kawasan yang paling konsisten. Mereka memang ada dekat kawasan School Apartment ni daripada PMCO China lagi. Ya, betul. Tak berubah langsung. Mungkin ada pertukaran dari segi rotation sahaja, tetapi masih lagi berjiran waktu ini. Genexus dan juga pasukan KHI daripada Filipina. Lung seolah-olah sudah pun ada info. Dia dah pun bersedia. Yap, dia tahu ada seorang saja dalam kawasan perumahan tersebut. Tapi Demigod datang untuk membantu Lung. Ada nak tembak ataupun tidak, nampaknya trigger disiplin daripada para pemain perpasukan Genexus untuk mengutip mata terhadap Rengkit yang berada dalam kawasan rumah tersebut. Rengkit dah tahu ada orang. Itu pastinya sebab Rengkit langsung tidak melakukan apa-apa picking. Snappy juga mencari di manakah pasukan Genexus yang lagi seorang. Loyu berada dekat kawasan tersebut. Bibu juga ada dalam satu kawasan yang sama. Mereka seakan-akan sedang target dekat satu kawasan. Tapi kalau kita lihatkan di minimap, seakan-akan ada flanking yang telah pun dilakukan oleh salah seorang daripada pasukan KHI. Rengkit, dia tahu ada orang dekat situ. Yep, dia dah pun tahu. Jadi KHI akan cuba untuk set up dengan lebih cantik bagi mendapatkan Genexus. Sebaliknya, Sam9 Gang, yep, circle kita memang naik atas top. So, Sam9 Gang pun dah mula untuk naik atas. Dep, Drax, Putra dan juga Bravo. 200 meter. Dia dah, tapi dia bergerak ke atas. Tak pasti nak masuk. Tak tahu. Tak tahulah macam mana. Masih misteri adalah circle kita. Semisteri hati awak. Tapi inilah dia, pasukan Genexus akan terus saja bergerak ke arah kawasan yang lebih utara. Circle bukan milik mereka dan mereka akan membiarkan sahaja KHI dalam ketakutan. Tetapi tembakan dilepaskan oleh Rengkit tak berjaya mendapatkan sesiapa daripada pasukan Genexus. Dan mereka tahu Genexus dah gerak. Mereka masih lagi melepaskan tembakan. Tak mengena langsung terhadap pasukan Genexus. Dan bosku juga bergerak ke kawasan atas. Rasanya betul lah atas. Betul lah. Memang ke arah Severny. Bersedihlah sebenarnya untuk pasukan Almighty sebab mereka tak bermain di game kali ini agak malang. Pasukan Almighty, pasukan... Siapa lagi tak main? MAB Esports, RSG dan juga SMG tidak bermain untuk round kali ini. SMG pun boleh kata tak ada masalah sangatlah sebab mereka punya tempat tu agak jauh daripada rock spot, daripada circle yang sekarang. Tapi EVOS, mereka dah pun berada di dalam kawasan circle. Circle yang kedua akan ditunjukkan kepada anda sedikit masa saja lagi. Kita meneka circle pertama memang berada bukan dekat Stolberg MHK sebab ini adalah luar zone dan Henop dah berkumpul kembali. Yap, berjaya untuk menjumpa kembali dengan rakan-rakan beliau. Dia mesti gembira. Weh, tadi aku halau satu squad tu. Tadi aku halau satu squad tu. Oh, tak. Ke kiri rupanya. Oh, kita tertipu. Nasib baik kita tak teka siapa dapat chicken dinner tadi. Dah tahu confirm salah punya. Tapi inilah circle pertama kita yang akan muncul ialah circle yang kedua. Kita lihatkan beberapa pasukan telah pun memacakkan diri mereka ke perkarangan Gatka dan beberapa pasukan masih lagi bermain di luar zon biru kita yang pertama dan circle masih lagi di tengah. KHI masih berada dekat dengan kawasan Blue Zone. Team Hak mungkin akan menjaga mereka. Kalau mereka straight to the point masuk dalam circle macam tu saja. Tapi Homeboys buka dekat Bukit Pochinki dan kemudian mereka akan berkumpul ke Bukit Pochinki dan akan bergaduh dengan pasukan Clash. Yap, pergaduhan yang akan muncul tak lama saya lagi mungkin jika mereka bertemu antara satu sama lain. Team Hak akan mengambil kawasan rumah 12 tersebut. Dan Quarry nampak sangat-sangat selesa untuk didiami oleh mana-mana pasukan yang bakal muncul seperti pasukan NC. Ya, tapi kan Quarry ni satu benda yang susahnya adalah susah nak scout. Sebab dia punya gudang-gudang tu sangat-sangat susah untuk ditengok daripada arah-arah yang lain. Arah lain kita boleh tengok ada render dan tak ada render sebenarnya. Kalau dekat Quarry ni kau kena test. Kau kena hantar bagi seorang, lagi seorang cover fire kalau ada gunshot. Dan benda tu yang menyebabkan ramai orang tak berminat untuk berada dekat dengan kawasan Quarry. Tetapi ramai pasukan yang seakan-akan tidak meneka circle akan berada dekat kawasan selatan. Mungkin disebabkan trend terlalu banyak sebelum ini pergi ke kawasan selatan. Jadi kemungkinan selepas ini circle akan pergi ke kawasan tengah. Tapi Clash Guerrilla nampak macam dia ambil Bukit Pochinki. Tapi dia berpatah balik untuk berada dalam kawasan rumah. Ya, betul tepat sekali. Homeboys, Ain Pro, Bat, Trix dan juga Tam
akan berada di kawasan-kawasan yang berbeza. Nampaknya splitting yang dilakukan, tetapi Sam9 Gang akan mengambil kawasan tertinggi waktu ini, iaitu Bukit Gatka, dan seolah-olah macam ada yang berjiran dengan mereka. Dap, satu benda yang kalau kau tembak seorang-seorang satu kereta yang lawan tu memang 40 peluru tu memang confirm bazir. Memang bazir lah cakap kau. Memang susah sangat-sangat nak dapatkan headshot dan jatuhkan beberapa orang yang dalam kereta tu. Satu, dan nak meletupkan kereta tu memang confirm tak boleh. Jadi 40 peluru tersebut hanya menyatakan kehadiran. Dap ada dekat situ tapi tak boleh memberikan apa-apa kesan. Yap, tetapi berbahaya juga sebenarnya. Dep telah memberitahu posisi beliau terhadap pasukan Geek Fam yang juga berjiran dengan mereka di bahagian Gunung Gatka ini. Geek Fam ada info, tetapi kita tak tahu adakah Sam9 tahu ataupun tidak Geek Fam berada di kawasan berdekatan dengan mereka waktu ini. Snipes agak berjaga-jaga, mereka belum lagi nampak mana-mana pasukan yang agak berdekatan. Axis akan berselisihan dengan Genexus. Tanpa skop langsung, nampak agak apa-apa kedana juga untuk pasukan Axis yang bertukar-tukar drop spot waktu ini. Ya, dan agak mengejutkan, takkan tak jumpa holo pun kan. Yep. Tapi boleh jadilah dekat PMPL macam-macam boleh jadi, memang kena bersedia dengan segala kemungkinan. Jumper tanpa apa-apa scope sebentar tadi, tanpa red dot, tanpa holo dan sebagainya. Tapi KHI dah pun berjaya masuk ke dalam circle. Yudo Lions Forever akan bergaduh dengan pasukan Farang Legend. Kalau kita lihatkan, ini adalah kawasan, boleh katakan kawasan asal Farang Legend. Sebab mereka memang loot dekat kawasan Ruins. Ya, betul, tepat sekali. KHI maju sedikit demi sedikit ke perkarangan kawasan Pochinki waktu ini. Akan berjiran, tidak terlampau berjiran jugalah sebenarnya. Berdekatan lah dengan pasukan Homeboys yang melepaskan sedikit tembakan kepada pasukan kita tidak berapa nak pasti. Dan hanya pasukan Genexus saja yang sedang pun menelan zon yang kedua. Tetapi Naoki terlampau terbuka menyebabkan Damruk mendapatkan knockdown tersebut. Tetapi confirm Naoki akan dapat untuk diselamatkan. Ya, boleh dibangunkan kembali kerana tidak akan ada pergerakan agresif yang dilakukan. Memang betul tak ada tim yang teka. Circle akan ada berada dekat kawasan selatan. Adakah perkara tersebut betul? Adakah perkara tersebut benar? Kita akan sama-sama perhatikan. Ini adalah circle yang ketiga, betul. Circle pergi ke arah utara. Dan pasukan Team Secret berada betul-betul dekat tengah circle. Yep, di tengah-tengah circle dan di kawasan yang cukup terbuka sebenarnya. Sebab kita pun tahu Gatka mempunyai banyak kawasan yang sangat terbuka dan mudah untuk ditembak jatuh di mana-mana pihak lain berbeza. THQ akan mula untuk rotate ke bahagian selatan nampaknya. Dan itu Alliance for Rivals mungkin akan dapat satu pelawat iaitu KHI yang bakal mendekati mereka. Yep, KHI akan bergaduh sekarang ini dengan pasukan Judo Alliance for Rival mungkin. Tapi Team Hak akan terus saja bergerak menggunakan open area ini untuk masuk ke dalam kawasan circle yang seterusnya. Rensky bergerak dengan begitu tersusun sekali. Kalau kita lihatkan di minimap, langsung tidak berjarak pergerakan di antara mereka. Tapi Zuli akan menjaga kawan-kawannya. Akan menghantar rakan-rakannya terus ke kawasan hadapan terlebih dahulu. Tapi pasukan Dingus juga berdekatan dengan mereka. R2K juga pada ketika ini selesa. Paling selesa boleh katakan. Taklah paling. Tapi antara yang selesa sebab mereka dah pun berada dalam circle. Dan ni agak tengah jugalah. Yep, Sam9 Gang dah pun mula untuk turun daripada kawasan pergunungan Gatka tersebut. Salah langgar membawa pada Farang Legend dah pun menanti di bahagian kawasan rumah ini. Tembakan daripada Repo Boy mencari Axis Red One sebenarnya. Juga melalui kawasan yang agak berdekatan dengan mereka waktu ini. Masih lagi 63 orang pemain dan hanya satu saja yang baru dihabiskan. No, Faris. Paling stun lah Faris. Mantap lah. Tapi mujur tidak ada apa-apa sebab ini adalah kenderaan yang tahan. Kalau bagi tu memang confirm dah meletup. Memang akan membazirkan satu kenderaan. Tapi tidak mengapa kerana Ruins akan menjadi tempat untuk mereka berteduh. Ini adalah tempat tadi untuk pasukan Farang Legend. Tapi Farang Legend dah berpindah dan Axis akan mengisi tempat kosong tersebut. Team Secret akan melepaskan tembakan Trix. Open. Mungkin bagi dia terbalik. Bagi dia terpusing dan akhirnya Trix akan dihancurkan begitu saja oleh Team Secret. Mendapatkan kill pertama untuk Team Secret. Tapi baik dari Lex. Lex dapat Matoi. Yep, NC daripada jarak jauh dapat dua orang. Dapat Aisyah juga sekarang ini. Tempang dua orang untuk pasukan Team Secret, tetapi revival pasti akan dijalankan sebab rasanya NC tidak akan terlampau terburu-buru untuk take fight ini, di mana Lexbot dijatuhkan kembali kerana terlampau terbuka di bidik dan ditembak jatuh tepat oleh pemain yang berpasukan R2K sebentar tadi. Sekarang ini hanya tembakan jarak jauh saja. Di circle yang ketiga, kebanyakan pasukan kuranglah ingin melanggar satu sama lain kerana mereka ingin mementingkan placement points pada waktu yang sama. Dan itu yang mereka lakukan dengan sangat-sangat baik. Tapi Allah, Fredo jatuh sekali lagi dengan Nayan Pro daripada sudut sebelah kiri. Mungkin sedikit terbuka headshot. Maksudnya helmet dia pun dah hilang pada ketika ini. Boys akan menunggu saja. M4 dipakai oleh Bart mencari seorang daripada kawasan bagi tersebut. KHI
Berikan salam dari kawasan kanan pada ketika ini. Banyak pasukan yang perlu untuk masuk dalam circle yang seterusnya. Kalau circle tarik ke kawasan utara, Sam9 yang paling seronok. Tapi kalau circle tarik ke kawasan tengah, TS yang paling seronok. Kita lihat circle akan pergi ke mana. NC bijak. Mereka memecahkan kekuatan tapi circle pergi dekat Homeboys dan juga Team Secret dan juga KSI. Ya, betul. KSI dapat kedudukan yang cantik. Mereka dah high ground untuk mereka pegang, tetapi Clutch mungkin akan mengurak langkah terhadap diri mereka. Ataupun sebaliknya, KSI nampak macam mahu untuk bergerak. Yap, mereka akan membuka dengan lebih besar. Seketika ini kita nampak banyak pasukan dah mula untuk bergerak masuk ke dalam zon kita yang keempat. Genexus masih lagi berlegar-legar. Ingin mencari kawasan untuk mereka mainkan di dalam circle waktu ini. Pergerakan yang sangat awal mungkin akan menyebabkan mereka akan ditembak jatuh. Tapi dah masuk, berani untuk menjaga kawasan compound tersebut berseorangan diri dan menghalau THQ pada waktu yang sama. Dingus akan ditembak sekarang ini dalam rotation. Haikul membiarkan saja rotation tersebut. Mungkin boleh untuk diganggu. Zuli melepaskan tembakan rendah nyawa Kido. Tapi KSI yang akan berjaya mendapatkan kill tersebut. Mereka tak ambil kawasan dah masuk. Mereka masuk ke kawasan dah masuk. Dingus akan lawan dengan KSI pada ketika ini. Dah masuk. Kena clash dan pada ketika ini KSI jatuh satu. Yap, Rankid akan dihabiskan serta-merta. Ricky dalam keadaan knockdown 2v1. Untuk Damaso yang berada di kawasan luar waktu ini, Ati akan mendiamkan diri terlebih dahulu. Bom tangan masuk. Tidak akan terkena kepada sesiapa. Damaso masih lagi mencuba sehabis baik. Depan buka. Dan dia akan dapatkan kedua-duanya sekali. KHI akan dapatkan 2 mata sikit masuk dalam poket. Sekarang Ati last man standing. Kalau Dingus dikeluarkan awal, ini tak silap saya satu-satunya game Dingus. Yap, akan tusun ke tempat yang ke-16. Bukan itu saja. Itu adalah team fight yang pertama untuk KSI menang sebenarnya. Menjadi suntikan semangat mungkin disebabkan tekaan daripada cucu sebentar tadi. KSI tiba-tiba mengganas tapi tim Hak pada ketika ini sedang diserang. Menjatuhkan satu adalah Jimmy. Mendapatkan mungkin yang kedua selepas ini. Tapi mereka perlu untuk menggunakan kereta. Kalau mereka tidak ada kereta, mereka sukar untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Ya, betul tepat sekali. Jimmy masih lagi membidik ke arah pasukan THQ. Revivals sedang berjalankan dalam keadaan yang agak selamat. Shinzi dan Karakan memegang kawasan yang agak tinggi, tetapi circle yang keempat masih belum dimiliki oleh beberapa pemain mereka. Waktu ini KHI, kalau circle lari, rumah tersebut sangat sukar untuk mereka keluar kerana berada di kawasan yang terbuka. Tetapi Boskur akan dapatkan EVOS VIP daripada jarak jauh mungkin. Tetapi waktu ini, Shinzi masih lagi mencari pihak lawan, belum lagi menjumpai sesiapa. Clutch Guerrilla perlahan cuba untuk bergerak. Yudo Alliance for Rivals. Bahaya menanti mereka. Sekarang pemburu, adakah beliau last man standing? Dan nampaknya bukan. Masih lagi ada pemain-pemain yang lain, tapi malang 2 daripada mereka berjaya untuk dihabiskan oleh pasukan Nexus Red One yang berada di kawasan compound tersebut. Rift, kedudukan yang sangat terbuka sebenarnya untuk dia pada saat ini bersama-sama dengan AP yang sedang ditembak rendah nyawanya. EVOS VIP mendapatkan gig QB pula di sudut yang berbeza. Damrut menjaga pasukan ini dengan begitu baik sekali. EVOS VIP akan dibuang mungkin tapi Mujur tidak mengena. Kena mungkin Mika dijatuhkan di sudut yang berbeza. Menyebabkan pada saat ini kena dengan bom tersebut rupanya. Team Secret Matoy pula dijatuhkan. Team Secret sedang diserang oleh pasukan R2K. Ya, pada waktu yang sama Geek Fam mencari Genexus. Lontaran bom tangan demi bom tangan mencari satu sama lain. Waktu ini Long cuba untuk larikan diri Snappy dalam keadaan knockdown. Smoke akan dibuka, cuba untuk menyelamatkan rakan beliau. Kita lihatkan begitu banyak fight berlaku di sekeliling circle kita. Yang bakal dibuka tak lama saja lagi. Hanya pasukan Homeboys yang terselamat pada waktu ini. Cuba untuk farm kill terhadap pasukan KHI, THQ, NC maupun R2K. Dan mereka akan dapatkan circle yang baru saja dibuka. Tapi Yudo Alliance for Rivals akan habis terus dihantar pulang ke lobi lepaskan Axis Red One. Ya betul, Axis Red One akan mendapatkan kawasan ini dengan begitu baik sekali. Tapi mereka sedang ditembak bertubi-tubi. Asap akan balik oleh Henum. Henum ditembak juga kiri kanan, depan belakang. Dan akhirnya nyawanya sangat-sangat rendah. Mungkin telah diratakan oleh pasukan yang lain nampaknya. Dijatuhkan di tengah tahun yang ke-13 dengan 3 penyingkiran. Sonic dimainkan pada kali ini. Rupa-rupanya 1 penyingkiran telah pun mereka dapatkan. Snap juga memerhatikan sudut yang berbeza. Circle akan bergerak lagi 15 saat. Circle yang kelima akan masuk ke arah circle yang ke-6. Dan menunggu saja sains sesuai untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Geek Fam bijak membaca timing. Genesis menunggu juga mereka. NC, ini adalah game yang menentukan adakah mereka mampu ataupun tidak untuk mendapatkan top 6 macam biasa. Yap, circle yang kelima telah pun mula untuk bergerak tutup. R2K akan mendiami kawasan-kawasan compound ini. Masih lagi mencari jika ada pihak lawan yang berada di kawasan terbuka. Tidak lagi menjumpai sesiapa tapi Loyo sangat-sangat terbuka. Tapi dia akan sempat untuk turun ke bahagian bawah. Memegang kawasan lubang ini waktu di saat-saat yang sangat genting juga untuk Clutch. 2 akan jatuh.
THQ, Team Hak akan dapatkan Shinzi dan juga Funky. Adakah mata singkir ini akan masuk dalam poket mereka? Akan nampaknya, Yap, Haikul akan dapatkan kill tersebut. Ya, Jimmy berada di kawasan belakang. Itulah satu pergerakan yang tidak menjadi nampak gayanya untuk pasukan Clash Guerrilla EVOS dapatkan R2K. 12 pasukan saja lagi, 3 Razor dijatuhkan. Banyak nampak gayanya orang dah sampai dekat kawasan ini. Homeboys akan diuji pertahanannya. Tam akan mencari tembakan lepaskan cantik daripada Tam. Dia dapat satu tapi ditembak daripada kawasan belakang. Mencari juga orang yang berbeza berada dekat depan. 3 pasukan berada dekat kawasan ini. Homeboys berjaya melenyapkan satu orang daripada pasukan yang berbeza. Sekarang ini melayan pula pasukan Bosku. Ya, bosku yang berada di hadapan waktu ini. Oh, perlawanan rumah tetangga sama satu sama lain waktu itu. Homeboy dan juga bosku balingan bom tangan demi bom tangan. Psycho dapatkan Tam tapi Tam mungkin akan diangkat tak lama sahaja lagi. Asfa menjaga bahagian belakang. Pelanggaran demi pelanggaran berlaku untuk masuk dalam circle waktu ini. 9 pasukan yang berbaki. Tidak ramai pemain yang tinggal waktu ini. Psycho cuba untuk mencari ruang. Cuba untuk mengambil sedikit kawasan yang lebih baik untuk beliau menjatuhkan pasukan Homeboy yang berada di kawasan hadapan. Tapi Flex akan dapatkan kick fam. NC bergaduh di kawasan yang berbeza. Ya, Bosku, Homeboys R2K berada berdekatan antara satu sama lain. Top 8 untuk pasukan KHI Juju sekarang ini. Mantap permainan mereka tapi Aboy akan pegang bom. Mungkin akan melepaskan bom tersebut terhadap pasukan lawan mereka. Menunggu sayang sesuai dan ledakan bom berlaku. Tapi tidak akan terkena mana-mana pasukan Homeboys. Terus saja melepaskan tembakan saja. Dan Groza digunakan oleh salah seorang daripada mereka. Dan NC dikeluarkan di tangga yang ke-8. Oh, Psycho telah pun jatuh. Opening yang cantik untuk pasukan Homeboys mendapatkan pasukan bosku. Revival cuba untuk dijalankan pada waktu ini. Smoke telah pun dibuka. 7 pasukan yang berbaki dan NC masih lagi kekal konsisten waktu ini. NC masih ada, Khairul. Yep. Top 7 lagi untuk mereka. Ingatkan mereka dikeluarkan bila keluar nama dekat situ. Rupa-rupanya itu adalah petanda kekal konsisten daripada mereka. Begitu juga dengan Team Hak. Menyekat kemarahan ramai pasukan daripada masuk ke dalam zon sebentar tadi. Tembakan dilepaskan terhadap pasukan KHI. Haikul gagal untuk mendapatkan sesiapa. Tetapi perlawanan di antara 3 pasukan ini yang masih lagi diteruskan. Dengan ketibaan salah satu lagi variable baru. KHI dapat sampai. Tadi dia garang beratakan Dingus. Dia masuk ke dalam sekarang ini. Dah masuk tapi akhirnya dijatuhkan. Demikian agak lambat tu sampai. Dia akan lepaskan Bat. Akhirnya terjatuh pula terlihat ke arah yang salah. First aid kit akan digunakan pakai. Nampak gayanya Homeboys mungkin akan dijatuhkan oleh KHI. Tidak. KHI tinggal last guy. Yep, satu lagi pemain berbaki untuk KHI, Moonboy. Cuba untuk mengangkat rakan beliau kembali. Iron Pro dengan bom tangan. Cuba untuk mencari salah satu pemain agak sukar sebenarnya. Balingan bom yang kurang tepat daripada Iron Pro. 7 batas singkir dalam poket untuk pasukan Homeboys waktu ini. Circle yang ke-6 masih lagi menjadi milik mereka dan Tam akan dapatkan mata singkir tersebut. Psycho dengan bom tangan. Diapit daripada 2 arah yang berbeza. Homeboys sedikit saja lagi untuk dihabiskan oleh pasukan bosku. Ya, Bosku 4 orang tapi Aboy sedikit sahaja overpeak yang dilakukan terus dijatuhkan oleh Magic. Psycho akan masuk ke dalam satu kawasan mushroom ini. Mencari pasukan KHI pula grenade daripada Psycho. Tapi dia akan melihat pasukan Homeboys terlebih dahulu mungkin. Dan akan berjaya mendapatkan salah seorang daripada mereka. R2K terus pacak ke dalam kawasan tengah circle. Dan Aizin mungkin akan mendapatkan placement yang lebih baik. Team Hak juga kekal bertahan. KHI kekal ada dalam perlawanan. Tetapi NC, Magic apa yang mereka lakukan dan mereka masih lagi berada di dalam circle. Yep, masih dengan 3 orang pemain waktu ini cuba untuk bertahan di kawasan terbuka. Team Hak perlahan-lahan menjadi cacing di map Erangel. Begitu juga dengan pasukan Sam9 yang berbaki dengan Putra dan juga Dap. Melihat ke arah pasukan Team Hak waktu ini, masih lagi tadi info untuk Putra. Dia merangkak-rangkak perlahan ke depan. Sekali yang ke-6 di belakang beliau saja waktu ini. Sedikit demi sedikit cuba untuk maju. Aizen menyuruh dalam kawasan smoke. Semua sedang pun menyuruh. Semua sedang dalam keadaan pasif waktu ini. Tiada yang terlampau agresif di saat-saat akhir. Semuanya ingin bertahan sampai ke ujung permainan. Yap, 2 mata saja akan berikan siapa yang terkeluar sekarang rugi sebenarnya. Disebabkan itu mereka cuba untuk bertahan. Dah pun bangun Flex. 6 meter untuk masuk ke dalam zon. Dan sekarang dia mencari Team Hak. Dia nampak Team Hak. Naoki dapat Frankie di sudut yang berbeza. Tembakan dilepaskan oleh Flex. Cuba untuk mendapatkan kill point yang boleh dapatkan. Dan dia berjaya dapatkan satu kejatuhan nampaknya. Psycho dengan satu kedudukan yang sangat-sangat baik. Dan dia berjaya mendapatkan satu orang. Team Bosku ada 4 orang lagi. Yap, betul. Satu-satunya pasukan yang mempunyai full manpower waktu ini. Bosku membuka kawasan yang cantik dan nampaknya Psycho menambahkan satu lagi mata singkir untuk masuk dalam poket mereka. Tempat yang ke-7 untuk pasukan NC. Redski akan menjadi mangsa yang seterusnya. Psycho tapping manja. Sedikit saja lagi tapi gagal. Masih lagi gagal oleh Psycho. Tapi akhirnya akan berjaya untuk menjatuhkan Redski daripada jarak yang sangat-sangat jauh. Ya, baik daripada Psycho sekarang ini.
Persoalannya berapa peluru dia ada untuk dilawan. Tapi satu orang daripada mereka telah pun menjatuhkan salah seorang daripada pasukan Homeboys. Ini akan diperhatikan oleh pasukan daripada KSI. Mereka merhatikan Homeboys terlebih dahulu. Adakah mereka sedar? KSI ada berada berdekatan. Nampak kayaknya sekarang mereka dah sedar. Bom Molotov telah pun dibaling. Membakar salah seorang. Tidak. KSI masih kekal bertahan dan smoke telah pun dibaling. Kemungkinan untuk KSI bertahan. Ini adalah sangat-sangat tinggi kerana mereka merahsiakan kedudukan. Tapi Naoki dapat satu orang KSI last guy. Yep, last guy Moonboy. Moonboy akan dicari dan berjaya untuk dihabiskan. Tempat yang kelima untuk pasukan KSI dikeluarkan oleh pasukan Bosku. Asfa mencari mata sikit, seterusnya mereka berjaya. 12 dalam poket. Cuba untuk jadikan 13 dan mereka akan berjaya. Lalu pula satu kereta depan muka. Pasti akan menjadi makanan untuk pasukan Sam9. Dab. Haikul akan berjaya untuk dihabiskan oleh diri beliau. Top 3 sekarang ini Bosku, Sam9 dan juga pasukan R2K. 13 kill daripada Bosku. Betul-betul padu daripada mereka untuk game yang terakhir untuk kita pada hari ini. Sam9 akan dicari. Top 3 untuk mereka. Dijatuhkan salah seorang daripada mereka sekarang ini. Putra masih lagi bertahan. Tapi akhirnya Putra dikeluarkan di tangga yang ketiga. Last guy untuk R2K Aizen yang pacak tengah sebentar tadi. Tetapi untuk Bosku, ini adalah chicken dinner yang hampir pasti milik mereka. Kecuali kalau tiba-tiba Aizen buat something yang sangat-sangat luar biasa. Yep, Aizen 1v4. Bocah ajaib untuk pasukan R2K. Lontaran bom tangan demi bom tangan mencari salah satu pemain daripada Bosku yang belum lagi berjaya. Ini juga perlawanan rumah tangga juga ni antara dua buah pasukan ini. Tetapi number advantage untuk Bosku. Psycho akan maju ke hadapan bersama dengan Naoki. Aizen telah pun bersedia. Tembakan yang tidak berjaya. Bosku winner-winner chicken dinner di game yang terakhir kita. Macam semalam semalam kat Miramar. Bosku semalam Miramar chicken dinner. Ya betul. Ya, pada kali ini mereka ambil chicken dinner tersebut di map E-Wrangle. Mantaplah daripada tim Bosku. Berbelas-belas kill. Mereka mengambil kawasan rumah yang didiami oleh pasukan Homeboys dan mempertahankan kawasan compound tersebut dengan sangat-sangat baik sekali. Akhirnya chicken dinner milik mereka. Ya, juga pasukan yang pertama untuk dapatkan double chicken dinner untuk 2 hari yang dimainkan. Jadi tanda diucapkan sekali lagi kepada pasukan tim Boskur yang kini jersinya berwarna biru dan juga berwarna pink. Lawa rasa jersey semua orang lawan season ni. Ya. Dia memang satu benda yang tak dapat nak dinafikan. Mungkin masing-masing kan, dia punya top priority dia adalah untuk hire designer t-shirt yang terbaik. Ya betul. Dan mereka berjaya buat benda tu. Sebenarnya mempunyai jersey-jersey yang mantap tetapi juga gameplay Bosku yang cukup mantap daripada 4 pemain utama mereka. Aboy, Naoki, Psycho dan juga Azwa. Tapi terlebih dahulu highlight Adi Bilangga. Banyak kali sebenarnya perkara tersebut berlaku, tetapi inilah dia. Kit berjaya mendapatkan salah seorang daripada pasukan Homeboy. Tapi saya menjangkakan yang lebih baik sebenarnya untuk Team Secret. Tak sangka juga mereka dijatuhkan dengan agak awal. Kerana kita tahu cara untuk mereka mempertahankan kawasan kompan dengan agak baik. Tapi untuk KSI berani untuk mereka menjatuhkan semua orang daripada pasukan Dingus, yang mana terpaksa untuk melakukan rotation masuk ke dalam circle yang seterusnya. Team fight pertama sebenarnya untuk KSI menang. Yep, tak nak diucapkan kepada pasukan tersebut. Tetapi compound yang dipegang oleh Homeboys merupakan compound utama yang dicari, yang dimahui oleh kesemua pasukan kita nampak. KSI langgar ke kawasan compound tersebut. Bosku langgar ke kawasan compound tersebut. Juga ada satu lagi pasukan jika tak siap melanggar kawasan compound tersebut, tak pernah pasti. Tetapi kawasan compound dipegang oleh mereka cukup mantap. Tapi malangnya defensive work yang kurang memuaskan daripada pasukan Homeboys menyebabkan mereka dikeluarkan dengan lebih awal. Kemudian chicken dinner disaut, diculik, dicuri oleh pasukan Bosku. Baik daripada pasukan Bosku. Berapa belas? 15? 14 maybe? Berbelas. Berbelas-belas skill daripada tim Bosku sebentar tadi. Satu gameplay yang kita boleh katakan sangat-sangat tak konsisten. Tapi once diorang chicken. Dan mereka adalah satu-satunya pasukan yang telah pun berjaya mendapatkan 2 chicken dinner setelah 2 hari 10 game kita mainkan sebentar tadi. Sam9 juga berita baik untuk mereka. Nombor 3 tadi. Ya, betul. Tepat sekali. Sedikit sebanyak penambahan mata untuk pasukan-pasukan yang berjaya untuk mendapatkan mata dengan banyak sebentar tadi. Tetapi tak apa melihatan masa. Kita bersama dengan wanita-wanita jelita kita di meja analis yang tak ada meja pun sebenarnya. Cucu dan juga si Jenny. Terima kasih kepada caster on kita. Tak lain tak bukan Khairul dan juga Topcast
bersama kami lagi di PMPM MYSGPH Spring Split 2022 bersama saya Cucu dan juga Sis Jenny. Kita habiskan game untuk hari kedua sebentar tadi untuk game kelima kita. Betul tu. Tapi game tu sangat mantap ya. Walaupun bukan jabatan tapi kita nampak satu konsistensi. Tapi tu kita tunggulah, kita kupas nanti. Sekarang kita nak tengok match ranking ataupun apa dia panggil, kita Kedudukan. nak tahu kedudukan mata penyingkiran pada tim bosku yang dapat perbelasan. Tak silap sis is 17. Oh. Lebih daripada salah. chicken. Buat apa dapat chicken kau dapat dia mata singkiran saja. Tapi daripada Yasnaya jauh pergi ke Gakka. Dijangkakan Homeboys pegang sebenarnya circle bersama dengan Team Secret. Tapi Team Secret dihabiskan sedikit awal disebabkan Homeboys lebih ke dalam. Jadi siapa-siapa yang lalu dulu akan jumpa dengan Team Secret. Jadi Team Secret boleh katakan tersepit. Tapi untuk KHI satu progress ataupun satu perkembangan yang sangat baik kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tapi ini dia 16. Tolaklah satu sis jangan banyak kan. 16 mata singkiran daripada tim bosku dengan 15 mata untuk chicken dinner. Sekaligus mungkin akan melonjakkan mereka. Mungkin tangga pertama. Dua chicken dinner. Satu-satunya tim dapat 2 chicken dinner. Betul, tapi Dingos sudah ada di